Saya nak menyentuh sedikit apa yang disebut oleh rakan saya ni, rakan saya, sahabat saya, rakan saya, saudara Syed Badli Shah ni. Kenapa saya sentuh tuan-tuan? Sebab dia keluar paper. Kalau dia tak keluar paper, saya malas lah nak sentuh benda ni kan. Tapi sebab dia keluar surat khabar, dia dah jadi satu tatapan umum. Kalau dia setakat letak dekat page dia atau dekat dia punya Facebook dia, saya malas lah nak melayan sangat kan. Tapi since dah keluar, saya bacakan. Dia tulis kat sini, dia kata Rafizi tanding timbalan Presiden PKR boleh bawa perpecahan, dia kata. Meskipun mengalu-alukan kedatangan Rafizi kembali aktif, namun ia boleh mengundang perpecahan dalam PKR sekiranya bekas ahli Parlimen Pandan itu merancang bertanding jawatan nombor 2 parti. Itu dakwa seorang pemimpin akar umbi PKR, katanya lah. Pemimpin akar umbi, jentera pun tak ada kan. Okey, saya kata macam ni tuan-tuan, kepada Tuan Syed lah, sekarang ini yang mengumumkan bertanding timbalan Presiden hanya Rafizi Ramli. Tidak ada orang lain yang officialnya mengumumkan secara officialnya dia akan bertanding timbalan Presiden. Spekulasi ada. Keluar poster timbalan Presiden Farhaj, itu bukan dia keluarkan, dia tak keluar kenyataan pun. Dan Saifuddin pun, YB Saifuddin, Datuk Saifuddin pun, orang yang mengura-urakan. Adalah yang keluar poster ini, keluar poster ini, ada ura-ura itu ada. Saya tidak menafikan. Tetapi mereka secara officialnya tidak mengeluarkan sebarang kenyataan. Secara officialnya tidak menyatakan akan bertanding atau tidak. Mungkinlah lepas ni dia akan keluar official announcement kan, akan ada pertandingan tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan logik saudara Tuan Syed Badli Shah ini, bahawa Rafizi menyebabkan perpecahan, saya kata perpecahan dengan siapa? Siapa yang bertanding lawan Rafizi? Setakat hari ini tak ada siapa. Tak ada siapa yang bertanding lawan Rafizi. Rafizi seorang. Jadi macam mana seorang yang bertanding boleh bawa perpecahan? Macam Datuk Seri Anwar, tak ada orang bertanding lawan dia, tak ada perpecahan Presiden. Rafizi pun tak ada orang yang bertanding. Yang lain-lain tu ura-ura. Ura. Bukan hura. Ura-ura sahaja kata nak bertanding, tapi tak official. Jadi kalau tak ada yang ura-ura, tinggal Rafizi seorang, kat mana yang nak berpecah? Dan kalau menggunakan logik Tuan Syed, itu membawa perpecahan. Saya minta supaya Tuan Syed menasihati bos Tuan Syed itu atau calon Tuan Syed itu supaya tidak bertanding, bagi mengelakkan perpecahan. Itu logiknya. Kan? Itu logiknya. Sebab yang lain tu tak announce lagi. Rafizi dah announce. Jadi nak mengelakkan perpecahan, apalah kiranya supaya yang nak bertanding itu tarik diri. Nasihat kepada mereka supaya tarik diri. Tak berlaku perpecahan. Kan simple. Bukankah itu lebih baik? Tak boleh tak boleh. Rafizi sebelum ini naib Presiden, sekarang dia bertanding timbalan. Saya tanya kepada Tuan Syed dan juga rakan-rakan yang mempersoalkan, siapa timbalan kita sebelum ini? Yang bila Azmi dah melompat, siapa timbalan kita? Siapa timbalan kita? Saya tanya soalan itu. Jawapannya tak ada. So kalau tidak ada, bila Rafizi nak bertanding, nak pecah apa? Bagaimana kita nak berpecah kepada jawatan timbalan sedangkan timbalan kita tak ada? Lainlah kalau Saifuddin pegang timbalan, dan dia kata saya nak mempertahankan jawatan timbalan saya, maka Rafizi masuk, logiklah kita kata ada perpecahan. Sekarang ini timbalan tak ada. Bila timbalan tak ada, Rafizi nak masuk bertanding, mengisi kekosongan, tiba-tiba dia kata membawa perpecahan. Saya tanya, perpecahan dengan siapa? Lawan siapa? Jadi sepatutnya yang masuk kemudian tu yang membawa perpecahan. Rafizi tak membawa perpecahan sebab tak ada orang lawan dia. Jadi kalau logik digunakan nak mengelakkan perpecahan, minta Tuan Syed nasihat sahabat-sahabat yang nak bertanding supaya keluar kenyataan akhbar. Tariklah diri dari pertandingan, menentang timbalan Presiden. Kerana apa? Ia boleh mengundang perpecahan. Ini Tuan Syed sendiri yang sebut. Dan dalam interview sewaktu pengumuman Azmin keluar parti dan sebagainya di HQ Tropicana, saya ada di situ. Saya ada di situ pada waktu itu dalam One of My Life. Datuk Saifuddin dekat atas mengumumkan pengumuman bahawa memang dia orang letak jawatan, dan wartawan tanya, dan saya salah seorang daripada yang tanya di kalangan wartawan. Terkejut Datuk Saifuddin. Kenapa Suardi tanya? Saya tanya, Datuk Seri, saya ada soalan. Ya, silakan. Siapakah yang akan menyandang jawatan timbalan Presiden setelah Azmin keluar daripada parti? Itu soalan saya. Saya bertanya pada waktu itu di Tropicana tingkat bawah, di mana press conference sedang diadakan bila pengkhianat-pengkhianat ini melompat. Saya bertanyakan soalan, siapakah yang akan mengambil jawatan timbalan Presiden setelah Azmin melompat? Datuk Saifuddin kata, itu kita akan bincangkan kemudian, belum ada kata putus lagi.
Jadi jawapan dia daripada saat itu, Zahmad Azmin dipecat, sehinggalah pada pemilihan parti yang akan datang ini kita tidak ada jawatan timbalan. Bagaimana dikatakan kita membawa perpecahan kepada parti sedangkan timbalannya tak ada? Kat mana logiknya kat situ? Macam mana nak lawan dengan UMNO ni? Logik yang basic macam tu pun tak. Dan kalau Rafizi dikatakan bawa perpecahan, dia sekarang ni dah umum, yang lain tu tak umum lagi. Kalau nak mengelakkan perpecahan, tolong advice yang lain supaya jangan bertanding. Minta Rafizi menang tanpa bertanding. Ada beran? Ada beran? Ada beran? Tak berani. Tak, Saifuddin tak menyatakan. Saifuddin pun tak buat statement. Saya tengok Datuk Saifuddin punya page, tak ada statement apa-apa pun nak bertanding atau menghentam Rafizi. Tak ada. Yang menghentam Rafizi Farhash lah dengan Syed, kan? Tapi selain daripada itu, tak ada. Datuk Saifuddin pun steady je, okey je dia. Tiba-tiba ada pula orang terlebih kuah daripada nasi, terlajak perahu sebelum undur. Dia pula telajak orang kata, dia pula telajak ke depan. Saifuddin pun tak sebut apa-apa lagi. Saifuddin cuma kata hari ini dalam statement terbaru dia nak beristiharah dahulu. Belum tentu dia kata dia nak bertanding. Mungkin dia nak bertanding naib presiden, mungkin dia nak bertanding MPP. Jadi kita cadangkan, minta Tuan Syed buat satu press statement since boleh keluar Malaysia Kini selalu ni kan. Apa kata Tuan Syed mengatakan kita kekalkan timbalan itu adalah Rafizi dan tidak ada pertandingan, dan kita kekalkan Datuk Seri Saifuddin Nasution sebagai Setiausaha Agong, dan kita letaklah mungkin Farhash itu, kita letaklah jawatan dia sebagai ketua skuad ke apa ke, supaya tak ada pertandingan, tak ada perpecahan. Kan itu logik Tuan Syed sendiri. Why not? Betul tak? Saya hanya menggunakan logik Tuan Syed kepada Tuan Syed sendiri. Jadi itu je lah kan. Kalau itulah yang dikehendaki supaya tidak berlaku perpecahan, apa kata Tuan Syed? Kemukakan cadangan kepada yang lain itu supaya tidak bertanding timbalan presiden. Okey, bertanding naib tak apalah. Naib tak apa. Masuklah dia orang, mungkin Wabi Saifuddin bertanding naib dan sebagainya. Alasan-alasan yang bawah tu saya dah jawab dah. Rafizi dah jawab dah malam tadi. Rafizi dah jawab, saya dah jawab dah berkenaan dengan tidak menyelaksanakan tanggungjawab dia sebagai naib presiden. Saya tanya, apa portfolio dia sebagai naib presiden? Mengabaikan tanggungjawab dia sebagai naib presiden. Apa portfolio dia? Adakah dia Setiausaha Agong tidak melaksanakan tanggungjawab? Adakah dia ketua penerangan tidak melaksanakan tanggungjawab? Adakah dia kedua strategi tidak melaksanakan tanggungjawab? Adakah dia ketua komunikasi tidak melaksanakan tanggungjawab? Sebab ketua komunikasi Fahmi Fazil, ketua penerangan Samsul Iskandar, ketua strategi YB Sim, itu semua dah dipegang oleh orang-orang lain. Ataupun ketua Sabah dan Sarawak, naib ketua Sabah Sarawak, itu Dr. Teo, Dr. Michael Teo. So apa tugasnya? Dan kalau dia mengatakan mengabaikan tugas itu tidak wajar dan patut dicela dan dihina, adakah kamu mengatakan perkara yang sama dengan Nurul? Jadi kenapa tak apply benda yang sama dengan Nurul Izzah? Kerana apa? Takut? Dengan Rafizi kamu hentam muka-muka gila-gila, Nurul pun bercuti. Kita tarik handbrake pada masa itu. Kenapa tak cakap benda yang sama dengan Nurul? Kenapa? Takut offend Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, habis kat situ. Okey, tak perlu kita panjang-panjangkan benda ni.